Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan mengulaskan e-buku yang bertajuk Etisma, iaitu satu penelitian awal. Berikut merupakan nama ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Nurul Huda binti Ahmad Tajuddin, Nur Najwa binti Muhammad Faizal, Nurul Alia Hasha binti Muhammad Rufi, Alia Natasha binti Muhammad Azhar, Asya Sofia binti Razali dan Nur Alisha Kaha binti Muhammad Kharudin. Saya, Asya Sofia binti Razali, akan ulaskan tentang pengenalan etisma. Okey, etisma ni dia ditubuhkan oleh Armin Navabi. Armin Navabi ni dia dilahirkan dalam sebuah keluarga Muslim, tapi mak ayah dia tak amalkan dengan tak beri ajaran yang sepenuhnya kepada dia. Armin Navabi ni telah tubuhkan pemikiran etisma ni pada tahun 2011 setelah beliau gagal untuk percubaan membunuh untuk beberapa kali. Untuk kumpulkan lebih ramai para artis kat seluruh dunia, beliau telah terbitkan satu buku dan juga buat akaun Facebook bagi mengumpulkan para artis di seluruh dunia. Etisma adalah merujuk pada ketidakpercayaan tentang kewujudan Tuhan. Menurut perkataan bahasa Arab, etisma adalah mulhid atau ilhad yang bermaksud menyimpang daripada pandangan yang sebenar. Kepercayaan ini juga boleh dilabelkan sebagai ancaman ideologi yang sedang dihadapi oleh semua agama di dunia ni. Untuk sejarah etisma dekat Malaysia, kita tak dapat tentukan secara terperinci. Tapi walau bagaimanapun dapat dibuktikan daripada dulu Penasihat Sulit Kesatuan Melayu Muda KMM ada menyatakan kalau nak dapat kepercayaan Parti Komunis Malaya, kita kena buat pengakuan yang kita ni tak percayakan keagamaan. Okey. Akhir sekali, buku hasil kajian yang diterbitkan oleh Muhammad Rushidi Wahab pada tahun 2018 adalah sebagai panduan awal kepada umat Islam dalam menepani isu akidah di masa akan datang serta memastikan risalah Islam tersebar secara menyeluruh di negara ini. Seterusnya, saya Nur Najwa binti Muhammad Faizal akan mengulas berkaitan dengan ulasan dan perbincangan. Okey, yang pertama berkaitan dengan tujuan kajian. Tujuan kajian bagi buku ini adalah untuk membantu pelbagai pihak memahami konsep etis dan yang berkaitan dengannya. Antara tujuan yang dibincangkan di dalam buku ini ialah sejarah ketuhanan dalam tabanum manusia, kemunculan dan dasar etisma, golongan etis yang percaya kepada kewujudan Tuhan sebagai pencipta alam, dan cara Islam menunjukkan kewujudan agama, dan akhir sekali dialog antara Abu Hanifah dan etis. Terusnya, saya Nur Alia Hasha binti Muhammad Rufi akan menyambung ulasan dan perbincangan tentang konsep dan tema kajian buku ini. Buku ini membincangkan tentang pemikiran etisme yang menjadi ancaman pemikiran atau ideologi masyarakat. Buku ini diwujudkan adalah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan panduan awal golongan etis. Seterusnya, pemahaman yang tinggi dapat dicapai oleh pembaca apabila penulisan yang ringkas dan padat terdapat dalam buku ini. Seterusnya, buku ini juga ditulis dalam bahasa Melayu yang merupakan bahasa utama masyarakat di negara kita. Selain itu, perkara-perkara yang disentuh dalam buku ini adalah kemunculan dan dasar pemikiran etisme di Malaysia dan kecelaruan pemikiran yang telah dibawa oleh golongan etis. Seterusnya ialah teori kajian. Penulis buku ini menggunakan teori penelitian kualitatif yang menyediakan konsep-konsep yang relevan. Konsep-konsep yang relevan tu maksudnya beliau menggunakan anggapan yang dapat membantu dalam menyatakan pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh pembaca. Bagaimana beliau mendatangkan anggapan itu adalah dengan mendatangkan bukti yang sah dan rasmi dari pihak yang berautoriti seperti Jabatan Perangkaan Malaysia. Seterusnya, metodologi kajian. Ada 5. Yang pertama, beliau mengumpul maklumat dengan menelidik kajian-kajian telah dilakukan sebelum ini. Seterusnya, beliau bersifat terbuka dengan mengambil kajian dalam
selain daripada bahasa Melayu. Contohnya, beliau ada juga mengambil kajian dalam bahasa Arab. Seterusnya, mengeluarkan statistik yang sah daripada pihak ibadah autoriti. Contohnya, beliau mengambil data bilangan golongan autism di negara kita daripada pihak yang berautoriti, contohnya Jabatan Perangkaan Malaysia. Selain itu, beliau tidak lupa juga rujukan terpenting bagi beliau iaitu Kitab Suci Al-Quran. Terdapat banyak dalil-dalil yang menceritakan tentang betapa Tuhan ni penting untuk setiap manusia dalam dunia lain. Seterusnya, beliau tidak terlepas daripada kepentingan media sosial kepada masyarakat di era kemodenan ini. Contohnya, beliau ada juga melakukan kajian dekat akaun-akaun Facebook yang menjadi salah satu perkara utamalah dalam kehidupan masyarakat kita. Seterusnya berkaitan dengan hasil kajian. Yang pertama, pengertian etisma. Penelitian ini membahas tentang filsafat etisma, sebuah ideologi yang menolak konsep Tuhan. Yang kedua, akar sejarah kemunculan etisma. Penelitian ini mengeksplorasi sejarah manusia untuk mengungkap fenomena etisma dan bagaimana respon Al-Quran terhadapnya. Yang ketiga, jenis-jenis etisma. Penelitian ini membahas pelbagai jenis etisma yang ada dalam sejarah manusia. Dan akhir sekali, ajaran dan ideologi etisma. Penelitian ini mengeksplorasi ajaran dan ideologi etisma serta bagaimana mereka dipahami oleh masyarakat sekeliling. Seterusnya, saya Nur Huda binti Ahmad Tajuddin akan mengulaskan tentang analisa kritis e-buku tersebut berkaitan isu utama, tarikan isu tersebut, kerelevanan isu tersebut terhadap penyelidik dan objektif e-buku tersebut. Yang pertama, Yang pertama adalah isu utama. Melalui e-buku yang telah diselidiki yang berjudul Etisma Satu Penelitian Awal, isu utama yang telah dibangkitkan oleh penulis tersebut adalah kewujudan fahaman etisma yang sudah terang lagi bersuluh bercanggah dengan syariat Islam yang kian berkembang di Malaysia. Catatan sejarah telah menunjukkan bahawa kepercayaan kepada etisma telah wujud di kalangan manusia sejak zaman dahulu. Berdasarkan pada zaman tamadun Greek, beberapa tokoh seperti Diagoras of Meles dan Epicurus telah menyuarakan konsep etisma di mana fahaman tersebut menolak kepercayaan kepada kewujudan Tuhan atau dewa serta menafikan konsep metafizik, kebangkitan dan risalah. Mereka juga hanya menitik beratkan pada rasionaliti dan logik, malah turut beranggapan bahawa semua kebaikan dan keburukan itu didirikan oleh manusia itu sendiri. Pengutaraan tentang pandangan mereka dalam menafikan kewujudan Tuhan juga berpotensi tinggi untuk berlaku dan kemudiannya akan mencetuskan perselisihan faham dalam kalangan masyarakat. Pemikiran yang mundur macam ni jelas dapat meruntuhkan akidah umat Islam, khususnya lingkungan yang kekurangan pendedahan pada agama. Dalam konteks Malaysia, tarikh sebenar munculnya etisma tidak dapat dinyatakan dengan tepat. Namun, menurut Abdul Rahman Abdullah, seperti yang telah di-mention tadi, perkembangan awal etisma di Malaysia terjadi melalui bentuk Marxism atau komunisme, terutamanya melalui aktiviti politik dan sastra. Berdasarkan kajian penggunaan media sosial, beberapa akaun halaman Facebook telah dicipta bertujuan untuk menyebarkan fahaman etisma di Malaysia. Contohnya kelompok Waro Etis dengan keanggotaan lebih daripada 5,000 orang. Menurut data daripada data statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia juga menunjukkan jumlah individu yang tidak memiliki agama ni kebanyakannya Melayu Islam yang menjadi kebanyakannya ada, cuma Melayu Islam ni tak ada dalam data sebab kebanyakannya menjadi etis tapi dia tidak berdaftar. Jadi daripada situ pengaruh fahaman etism ni jelas boleh meruntuhkan akidah umat Islam. Jadi terutamanya dalam kalangan Melayu Islam lah pada masa sekarang sebab dia tengah mencapai tahap yang membimbangkan
Jadi pertumbuhan pesat etisma ni jelas dipengaruhi oleh pelbagai faktor internal dan eksternal yang memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Melalui penelitian ni juga, pendekatan yang sistematik dan menyeluruh harus dipertimbangkan untuk menangani gejala etisma agar tidak terus tersebar dan mempengaruhi umat Islam di Malaysia. Okey, adakah isu itu menarik? Perkembangan etism dekat Malaysia ni boleh dianggap sebagai isu yang menarik sebab kepercayaan ni menunjukkan bahawa golongan etis mempunyai kebebasan untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan prinsip agama, terutamanya kepercayaan umat Islam. Dengan menggunakan ideologi liberal, golongan etis ni menentang agama secara terang-terangan. Jadi hakikatnya gejala etis dan kepercayaan liberal ni tidak diperlukan pun sebenarnya dekat Malaysia. Selama bertahun-tahun masyarakat Malaysia ni sebenarnya telah menjalani norma kehidupan yang damai kerana etika dan nilai baik agama mereka sendirilah. Jadi bahkan undang-undang dan peraturan Malaysia juga menghalang penyebaran etisma. Perlembagaan persekutuan jelas melarang kepercayaan ni sebab melalui artikel 11.4 perlembagaan yang memberi tumpuan kepada orang Islam, dia menyatakan undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya. Undang-undang persekutuan ni dia boleh mengawal dan menyekat perkembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam. Tapi bagi mereka yang tidak beragama Islam, menyatakan daripada artikel 11.1 menyatakan kebebasan beragama. Semua orang ada hak untuk menganut, mengamalkan dan mengembangkan agama, tapi benda ni tak menunjukkan bahawa kebebasan agama ni adalah kebebasan untuk tidak beragama secara tak rasmi lah. Dengan perlembagaan ni sebagaimana yang telah dinyatakan, yang selaras dengan syariat Islam dan rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Daripada Wawasan Induk Negara Sejahtera WINS 2051, program pentadbiran negara yang akan datang juga meletakkan kehidupan beragama ni sebagai salah satu prinsip. Adakah isu itu relevan? Isu perkembangan etisma dekat Malaysia ni sangat relevan untuk dibangkitkan pada masa sekarang, sebab isu etisma ni telah mendapat semakin banyak perhatian masyarakat di Malaysia kerana para pengikut dia yang semakin berani mengisytiharkan pegangan mereka secara terbuka, terutamanya yang melibatkan umat Melayu Islam. Kajian terkini menunjukkan bahawa 3% rakyat Malaysia mengakui etis, 91% masih berpegang kepada agama dan 6% lagi tidak pasti agama mereka. Selain daripada itu juga, kajian yang dijalankan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan menunjukkan kewujudan sebuah komuniti yang dikenali sebagai neo-etis. Mereka ni tergolong daripada penulis buku abad yang ke-21 yang mempromosikan etisma melalui buku dan ulasan kewartawanan. Kelompok etis zaman silam dia tak begitu agresif macam sekarang, sebab kelompok ni di mana mereka berpendapat yang sama tentang agama dan Tuhan. Selain itu juga, statistik daripada Global Index of Religiosity and Atheism, mereka juga menunjukkan bahawa ramai orang dekat beberapa negara Islam ni sebenarnya dianggap konservatif dan kuat beragama, yang kini berani mengakui bahawa mereka adalah etis. Etisma ni cuma salah satu contoh daripada banyak gejala negatif dekat barat yang sememangnya menyeleweng daripada ajaran Islam yang juga dipanggil sebagai de-islamisasi. Contoh lain boleh juga jadi macam syirik ataupun tukar agama lain, murtad, dan sekularisme. Penularan etisma dekat Malaysia ni sebenarnya boleh dianggap sebagai jenis penjajahan yang boleh merosakkan akidah. Walaupun bilangan etisma dekat Malaysia ni masih kecil, namun masih perlu dibimbangkan kerana terbuktinya pengaruh barat yang kuat dekat media sosial yang boleh meningkatkan lagi
jika kita tak ambil serius jika tak diambil serius oleh semua pihak atau mana-mana pihak. Jadi hal ini perlu dipertimbangkan dengan teliti sebab kepercayaan etis ni merupakan satu bentuk penjajahan lah yang boleh menjejaskan iman orang Islam di negara ini. Jadi objektif kajian telah dijawab oleh penulis. Penulis menyajikan kajian e-buku tersebut iaitu tentang perkembangan etisma di Malaysia yang menyoroti peningkatan ketara dalam pengaruh golongan etis yang semakin menonjol dekat Malaysia ni. Faktor-faktor ideologi liberal ni yang memberikan kekuatan kepada golongan tersebut untuk menentang isu-isu agama Islam. Jadi etisma ni akan semakin berkembang di Malaysia, didorong oleh pertumbuhan liberalisme yang dipelopori oleh individu dan NGO yang vokal dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh itu, penulis mengingatkan perlunya pendekatan yang menyeluruh dan strategik untuk mengatasi pengaruh etisma ni daripada terus berleluasa di Malaysia, terutamanya kepada kalangan Melayu Islam. Saya, Aisyah Sofia binti Razali, akan mengulaskan tentang kesesuaian metodologi kajian dengan kajian yang dijalankan. Metodologi kajian yang digunakan oleh penulis ini bersesuaian dengan kajian yang kami jalankan sebab banyak sumber yang kami gunakan tu untuk dapat merujuk dan membuktikan kesahihan maklumat kajian kami. Maklumat kami yang diperoleh oleh kami relevan sebab dia sangat berkait rapat dengan kajian tersebut. Kajian yang dijalankan dapat dihuraikan dan diulaskan dengan lebih mendalam kerana adanya sumber yang pelbagai serta maklumat yang diperolehi adalah sahih. Kesannya terbukti, kepercayaan etism adalah kepercayaan ketiadaan Tuhan yang menolak konsep asal setiap agama. Saya Nur Alisha Kahar binti Muhammad Karudin akan mengulaskan tentang adakah penyelidik bersetuju dengan dapatan kajian dan boleh meyakinkan penyelidik. Kami sebagai penyelidik percaya bahawa penemuan kajian ini boleh dipercayai dan meyakinkan kami kerana isu yang mereka telah dibincangkan ini mudah difahami dan terdapat banyak sumber rujukan berbeza yang menyokong mereka. Penulis turut melakukan kerja yang baik dalam mengatur penyelidikan yang menjadikan kami lebih mempercayainya. Kajian yang dilakukan ini juga berdasarkan sumber yang sahih dan diperakui oleh mereka yang arif akan topik kajian ini. Hal ini dapat meyakinkan kami sebagai penyelidik dengan dapatan kajian akan topik kajian ini. Maklumat yang tertera diyakini 100% benar dengan adanya bukti sumber yang diperolehi dan digunakan untuk membantu kajian ini. Dengan itu, kami sebagai penyelidik bersetuju bahawa kajian yang dijalankan penulis boleh meyakinkan kami kerana tiada timbul persoalan dan rasa was-was dengan maklumat yang dibaca serta mudah untuk difahami. Seterusnya, saya Alia Natasha binti Imam Azhar akan membentangkan tentang langkah yang diambil untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan kajian. Langkah yang boleh diambil oleh penulis untuk pastikan kesahihan dan kebolehpercayaan kajian adalah dengan menggunakan sumber-sumber yang boleh dipercayai seperti jurnal ilmiah yang diperakui oleh golongan yang lebih arif akan topik kajian tersebut. Selain daripada itu, penulis juga haruslah menganalisis segala maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber untuk mentafsir akan kesamaan ataupun perbezaan pendapat maupun sejarah akan topik kajian daripada pelbagai sumber untuk pastikan semua sumber itu mempunyai kualiti yang terbaik dengan maklumat yang benar dan juga sahih. Dengan mengambil langkah tersebut, penulis dapat memperoleh penyelidikan yang sahih dan juga boleh percayai sumbernya dan sekaligus meningkatkan kualiti kajian yang dijalankan. Saya Nur Alisha Kahar binti Muhammad Kaharudin akan mengulaskan rumusan dan refleksi. Apakah penemuan baru daripada e-buku yang diulas? Ilmu pengetahuan baru yang didapati daripada artikel ini ialah atisma terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama dipanggil atisma eksplisit iaitu positif. Ini merujukkan kepada sangat percaya bahawa Tuhan itu tidak wujud yang dilakukan secara sedar.
Kedua dipanggil sebagai ateisma implicit, iaitu negatif dan merujuk kepada tidak percaya kepada Tuhan tanpa secara sedar mengatakan tidak kepada idea itu. Agnotisma adalah sejenis ateisma implisit di mana mereka masih mempunyai keraguan sama ada Tuhan wujud atau tidak, walhal dari aspek definisinya adalah berbeza. Bagaimanakah penyelidik menggunakan ilmu tersebut pada masa akan datang? Pada masa akan datang, ilmu pengetahuan ini boleh digunakan untuk melihat beratus ateisma implisit dan agnotisma untuk mempengaruhi mereka berkaitan ketuhanan dan keagamaan. Walaupun tidak mudah, tapi tidak mustahil untuk menyebarkan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita perlulah menolong mereka yang masih terpinga-pinga dalam keagamaan dari segi memberi nasihat atau sokongan moral. Umat Islam juga perlulah berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis supaya iman umat Islam teguh. Sesungguhnya mereka yang memegang teguh dua perkara tersebut, mereka tidak akan sesat. Oleh itu, kita tidak akan mudah mempercayai ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam dan tidak akan tergolong dalam golongan tidak beragama. Seterusnya, saya Alia Natasha binti Muhammad Azhar akan membentangkan rumusan dan refleksi yang seterusnya. Apakah impak kajian tersebut kepada penyelidik dan masyarakat sekeliling? Apabila mengkaji dan menyelidik topik dalam kajian tugas ini, topik ini juga memberi impak kepada kami dan juga masyarakat sekeliling serta menyadarkan kami bahawa kewujudan golongan yang menolak kewujudan Tuhan dan agama ini memberi kesan negatif kepada kami dan juga turut bakal mempengaruhi masyarakat terutamanya golongan muda yang baru saja ingin berjinak-jinak dengan dunia sebenar yang penuh dengan pancaroba ini. Hal ini amat merisaukan kami kerana golongan muda merupakan pewaris generasi seterusnya dan merupakan bakal pemimpin negara. Jika seseorang itu tak mempunyai sesuatu pegangan hidup dalam agama ataupun kepercayaan kepada sesuatu, seseorang itu akan mudah bingung dengan kehidupan seharian yang harus dilakukan kerana tiada panduan hidup dan juga akan menyebabkan hilang ketenangan jiwa dan juga hati. Hal ini akan menyebabkan seseorang itu mengasingkan diri yang akan membawa kepada sikap individualistik yang seterusnya akan mempengaruhi hubungan silaturahim dengan manusia. Oleh itu, hubungan antara manusia akan kurang erat dan tidak akan mendapat kesejahteraan negara kerana masyarakat tidak mempunyai pegangan hidup yang jelas akibat pengaruh golongan ateisme yang tidak mempercayai Tuhan dan tiada pegangan agama. Dengan ini sudah jelaslah bahawa kajian ini memberi impak yang besar kepada kami dan juga masyarakat sekeliling. Seterusnya, cadangan untuk meningkatkan lagi kualiti kajian e-buku. Kajian yang dijalankan oleh penulis dalam topik ini telah pun memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memperoleh kualiti kajian yang baik. Namun, daripada perspektif penyelidik, kami juga ingin mencadangkan beberapa usaha untuk meningkatkan lagi kualiti kajian ini. Usaha yang dikemukakan oleh kumpulan kami untuk meningkatkan kualiti kajian yang dijalankan telah pun dibincangkan dan juga dipersetujui oleh semua ahli kumpulan kami. Antara cadangan yang dikemukakan adalah pendedakan kepada masyarakat terutamanya generasi muda di peringkat sekolah tentang kewujudan golongan ateisme supaya generasi akan datang dapat mengetahui akan kewujudan golongan ini di kalangan masyarakat. Dengan ini kualiti kajian dapat dipertingkatkan kerana boleh dipercayai dan benar kesahihannya dengan adanya pengetahuan dan juga kesedaran akan golongan ini. Selain daripada itu, cadangan lain untuk meningkatkan kualiti kajian yang dijalankan adalah dengan tidak hanya bergantung kepada sumber sekunder seperti Lamasi Pawang untuk menghuraikan topik, sebaliknya menggunakan sumber lain seperti Temuduga ataupun mengendalikan forum bersama orang yang berpengetahuan dengan lebih mendalam tentang topik kajian yang dijalankan. Dengan ini, isi yang diperolehi dan yang disimpulkan dalam kajian ini adalah benar dan boleh dipercayai untuk dijadikan rujukan. Oleh itu, berikut yang dinyatakan dan dicadangkan di atas adalah antara usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kualiti kajian ini. Rujukan
kami menggunakan 5 sumber rujukan dalam proses penyelidikan kajian e-buku tersebut, iaitu e-buku dan dokumen online lain, jurnal, kamus, surat khabar dan YouTube. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.